mereka menganggap bahasa Melayu bahasa yang kuno kerana mereka berfikir yang bahasa Melayu hanya terkenal semasa zaman dahulu sahaja. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu di Malaysia. Hingga kini keadaan bahasa Melayu di Malaysia masih terus jadi perbincangan. Salah satu penyebab bahasa Melayu gagal menjadi bahasa pemersatu adalah adanya sekolah khusus kaum Cina dan India. Karena itu, kaum Melayu selalu mendesak agar sekolah aliran tersebut dihapuskan. Usulan itu jelas tidak mudah dilaksanakan, tapi kaum Melayu terus mengangkat masalah tersebut. Misalnya seperti dalam video berikut ini. Yuk kita simak ya. Gabungan sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan dan agama adalah cara terbaik untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang bangsa di negara ini. Pensyarah kanan Jabatan Pembangunan Pendidikan dan Kemanusiaan Universiti Malaya, Dr. Abdul Razak Zakaria berkata, Kementerian Pendidikan KPM perlu membuat perancangan rapi untuk menggabungkan kesemua sekolah ini di bawah satu aliran yang sama bagi mengatasi isu pertuturan bahasa di Malaysia. Dan Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia ni yang masih ada sekolah vernacular. Negara lain tak ada. Okey, cuma perancangan rapi daripada Kementerian Pendidikan tu, okey, untuk mansuhkan, tak ada masalah. Cuma kita create satu situasi yang baru. Kenapa tidak kita ada satu sekolah yang boleh ada semua bahasa? Okey, pergi satu, maknanya dia rakyat Malaysia nanti akan menerima 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Dan di akhirnya lepas SPM, mereka boleh menguasai 4 bahasa sekurang-kurangnya. Tak perlu pergi ke mana-mana. Tambah Dr. Abdul Razak, dengan kewujudan sekolah vernacular ini, Malaysia masih mempunyai 3 acuan berbeza yang membentuk generasi akan datang. Jelasnya, perpaduan negara akan dapat dicapai melalui penggunaan bahasa Melayu yang juga merupakan bahasa rasmi Malaysia. Satu sekolah saja, sekolah kebangsaan. Maka di situlah Cina, di situlah India. Dan Melayu, Cina, India duduk dalam satu sekolah, okey, berada dalam acuan yang sama. Apa yang kita nampak sekarang, sekolah vernacular yang masih kekal sekarang, sekolah jenis kebangsaan, walaupun jenis kebangsaan Cina dan jenis kebangsaan Tamil, okey, kita masih lagi ada 3 acuan yang berbeza. Dan 3 acuan tu, macam mana kita nak gabungkan? Kalau kita dah duduk bawah satu sekolah, kita ada satu acuan je. Dan acuan itulah produk yang boleh kita nilai sebagai produk hasil daripada Malaysia. Dan kalau nak capai perpaduan, sekolah Cina dia ada boundaries dia. Sekolah Tamil dia ada boundaries dia. Sebab apa? Sebab bahasa. Jadi sebab itu, perpaduan, nak capai perpaduan, bahasa kita kena ni dulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Pertiwi di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Kuala Lumpur semalam. Katanya penggabungan sekolah ini merupakan alternatif terbaik dalam memupuk perpaduan seterusnya melahirkan produk negara yang berkualiti. Begitulah guys, desakan agar sekolah khusus Cina dan India dihapus. Hanya saja masalah bahasa Melayu bukan cuma itu. Di kalangan milenial Malaysia sendiri, baik Melayu maupun non-Melayu, bahasa Melayu bukanlah bahasa yang bergengsi. Bahasa Melayu tetap menjadi bahasa nomor 2 setelah bahasa Inggris. Sebab bahasa Melayu hanya digunakan di kampung-kampung dan tidak dipakai di kota. Yuk kita lanjut lagi ya. Kami pilih adalah usaha remaja untuk memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Ahli kumpulan kami dari kelas KIM 142B. Nama bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh lebih 290 juta orang di seluruh dunia, menjadikan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Ia adalah bahasa rasmi Malaysia, Brunei dan Indonesia. Melayu mempunyai sejarah dan budaya yang kaya sejak zaman dahulu. Bahasa Melayu telah berkembang dari masa ke semasa, dipengaruhi oleh pelbagai budaya seperti India, China, Arab dan Eropah. Rekod bertulis yang paling awal diketahui tentang bahasa Melayu bermula pada abad ke-7 Masihi apabila ia ditulis menggunakan tulisan Pahlavi. Lama-kelamaan bahasa Melayu ditulis menggunakan pelbagai tulisan, antaranya tulisan Jawi Arab, tulisan Roman dan kini tulisan Latin. Penyebab faktor-faktor yang ada di dalam analisis ini. Yang pertama adalah, apakah faktor yang menyebabkan remaja kurang memartabatkan bahasa Melayu? Okey, di sini kita lihat antara sebabnya adalah mereka cenderung memilih bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi kerana ia lebih moden. Hal ini demikian kerana
Mereka menganggap bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari di sekolah-sekolah untuk mendapatkan kerja pada masa hadapan. Okey, yang kedua pula adalah apakah faktor yang menyebabkan golongan remaja memandang rendah terhadap bahasa Melayu? Kenapa ia memandang rendah terhadap bahasa Melayu? Hal ini kerana mereka lebih cenderung memilih bahasa Inggeris juga sebagai bahasa komunikasi yang lebih maju. Bukan itu sahaja, mereka menganggap bahasa Melayu bahasa yang kuno kerana mereka berfikir yang bahasa Melayu hanya terkenal semasa zaman dahulu sahaja dan tidak relevan digunakan di kawasan bandar. Mereka menganggap bahasa Melayu bahasa yang kuno kerana mereka berfikir yang bahasa Melayu hanya terkenal semasa zaman dahulu sahaja dan tidak relevan digunakan di kawasan bandar. Okey, yang ketiga pula adalah apakah faktor yang menyebabkan remaja lebih cenderung menggunakan bahasa singkatan dalam bersosial? Mereka menggunakan bahasa singkatan dalam bersosial ini kerana remaja lebih minat berkomunikasi dengan bahasa yang tidak teratur kerana ia merupakan trend pada zaman moden ini, dan mereka akan susah untuk menjawab peperiksaan bahasa Melayu ataupun karangan untuk menggunakan perkataan yang betul dan tepat. Usaha yang dapat dilakukan oleh remaja bagi mengurangkan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan. Berdasarkan catatan tersebut, terdapat 86.1% sama seperti langkah yang tadi. Ramai yang memilih sentiasa mempertingkatkan kemahiran bahasa Melayu di sekolah. Pula, sebagai rakyat Malaysia, usaha untuk mematahbakkan bahasa Melayu dalam kalangan remaja adalah sangat penting. Ianya untuk memelihara identiti nasional dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan penduduk yang berbilang kaum. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Kita hendaklah berusaha untuk mematahbakkan keindahan bahasa kebangsaan kita untuk generasi akan datang, supaya mereka pun akan mematahbakkan bahasa Melayu kita di masa hadapan. Begitulah guys, nasib bahasa Melayu di Malaysia yang memprihatinkan. Tokoh Melayu Malaysia boleh saja gembar-gembor bahwa bahasa Melayu mendunia dan dituturkan ratusan juta orang. Tapi kalangan milenial sendiri tak otomatis percaya hal itu. Bahasa Melayu tetap dianggap sebagai bahasa kampung dan lebih rendah dibanding bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.